Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tamanya marilah kita mengaturkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Di atas limpah kurnia dan izinnya kita dapat bersama-sama pada hari ini, walaupun dalam suasana melalui alam maya, kita dapat meneruskan juga agenda tarbiyah kita. Kita tidak terhenti agenda tarbiyah ini walaupun dalam keadaan yang bagaimana. Alhamdulillah kita dalam suasana dalam keadaan PKP ini, kita dapat juga meneruskan agenda-agenda kita, bukan sahaja kita duduk kat rumah menghabiskan masa seperti orang-orang biasa. Jadi apa khabar semua anak-anak Umi yang dikasihi? Mudah-mudahan semuanya sihat dan sentiasa dalam rahmat Allah, dalam lindungan Allah, dan kita dijauhi daripada COVID-19 ini. Dalam suasana pada hari ini, kita menghadapi satu wabak yang tidak pernah berlaku, bukan saja zaman kita tetapi bahkan datuk nenek kita pun cakap selama mereka hidup ini tidak pernah berlaku suasana sebegini. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah menyebut perkara ini di dalam kalamnya, di dalam Al-Quranul Karim. Banyak ayat-ayat peringatan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Umi nak baca daripada surah Al-An'am, ayat yang ke-43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falaula iz ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Yang bermaksud mereka tidak juga tunduk ketika mereka ditimpa seksa kami. Bahkan hati mereka amat keras, sedang syaitan menghiaskan kepada mereka apa yang mereka lakukan itu. Sadaqallahul azim. Allah tidak sebut, Allah pernah dah sebut dah di dalam kitabnya seksaan yang Allah turunkan. Inilah salah satu seksaan yang Allah turunkan di atas muka bumi ini, coronavirus. Coronavirus ini yang virusnya yang tidak nampak dan tidak pernah dijumpai oleh pakar-pakar saintis, sehingga ke hari ini belum ada lagi vaksin yang boleh menyembuhkan atau menghalang wabak ini daripada terkena kepada manusia itu. Dan hanya kepada manusia saja, binatang tak kena. Kita tengok kucingnya, lembunya, kambingnya, harimaunya, binatang-binatang yang lain lagi tidak ada yang terkena virus ini. Mana virus ini serang makhluk Allah yang bernama manusia. Ini Allah turunkan. Tetapi disebut di situ mereka tidak juga tunduk. Berapa ramai yang tunduk? Sebab itu bila kita berhadapan dengan virus ini, suasana sebegini, wabak yang dikatakan pandemik. Wabak pandemik ni wabak yang merebak begitu cepat. Bukan sahaja di tempat kita, bahkan seluruh dunia. Seluruh negara hari ini digemparkan dengan serangan virus yang tak nampak. Orang lukis bentuk virus tu, tak tahulah betul ke tak warna, bentuk dia macam tu. Sebab kita pun tak tahu, sebab benda yang tak nampak. Berapa ramai yang
kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai umat manusia, sebagai umat Islam ini, kita kena kembali semula, tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila berhadapan macam ni, ya Allah ya Tuhanku, doa, ya Allah ya Tuhanku, berilah kekuatan kepada kami, hindarkanlah kami, ahli keluarga kami, seluruh umat manusia daripada COVID-19 ini, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami ni lemah ya Allah, kami lemah, kami banyak dosa ya Allah. Maka Engkau berilah pertolongan kepada kami, ya Allah ya Tuhan kami. Engkau yang maha berkuasa menciptakan virus yang sebegini kecil, makhluk-Mu ya Allah. Maka Engkau juga yang berkuasa untuk menghalang dan menghapuskannya ya Allah. Ini yang diajar kepada umat Islam. Bukannya kita buat sesuatu yang lara, benda-benda yang dah boleh, PKP ni, Perintah Kawalan Pergerakan ni, semua duduk kat rumah. Jadi duduk kat rumah tu, habis masa sebegitu saja. Habis masa dengan, orang kata apa, duduk tengok video, duduk menyanyi, masak, makan, tu aja. Tidak ada benda-benda yang bermanfaat. Dia ajar kepada kita, apabila berhadapan suasana yang sebegini, banyakkanlah istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkanlah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkanlah solat, banyakkanlah baca Al-Quran. Masa kita banyak, maka kita perbanyakkan amalan-amalan kita, supaya kita tidak tergolong dalam golongan orang-orang yang orang yang lalai, orang yang tidak tunduk pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab syaitan sentiasa menghiasi, cuba untuk menawan hati manusia ini. Maka orang-orang yang keras kepala ni, dia ambil masa tu mengadap FB, duk kutuk ulama lah, duk kutuk itu, kutuk ini. Duduk, kalau suasana di negara kita, kita menghadapi suasana yang semua orang hadapi. Sepatutnya sama-sama kita bekerja keras, membantu antara satu sama lain, bagi idea-idea macam mana kita nak sekat daripada penularan. Kita nak sekat pergerakan virus ni, daripada lebih jauh lagi pergi, lebih ramai lagi mangsa-mangsanya, sama ada yang mati ataupun yang telah positif COVID-19 ini. Tapi sebahagiannya mengambil ruang-ruang ini sebab kita baru aja peralihan kuasa, tumbang kerajaan PH dapat pada kerajaan PN. Jadi dalam suasana yang sebegini pun ambil peluang untuk kutuk mengutuk antara satu sama lain, mengambil peluang untuk nak mencari kelemahan-kelemahan kerajaan pada hari ini. Jadi inilah ruang-ruang yang syaitan masuk, syaitan cuba menguasainya. Jadi kita sibuk dengan mengadap FB, kutuk mengutuk antara satu sama lain, cuba membuat merendah-rendahkan tindakan yang dilakukan oleh kerajaan pada hari ini. Jadi apa yang Umi nak bawa dalam ruang kita, ada hikmah di sebalik apa yang berlaku ini. Antara hikmahnya, kita sebagai ahli gerakan PAS, masa yang ada dalam masa PKP ini, dan macam mana kita nak membantu frontliners, golongan yang berhadapan, yang berada di barisan hadapan untuk menyekat penularan virus ini, seperti para doktor, kaki tangan kerajaan, nurse dan sebagainya, angkatan tentera,
ATM, polis di Raja Malaysia, yang mereka secara berdepan. Kalau kaki tangan hospital ini mereka berdepan dengan pesakit. Yang polis dan tentera pula berdepan dengan rakyat untuk menyekat supaya rakyat tidak keluar secara bebas. Supaya nak sekat duduk dalam rumah masing-masing. Supaya tidak berlakunya wabak, menyebarkan lagi wabak COVID-19 ini. Jadi kita mengambil peluang ini bagi muslimat kita seluruh Selangor, bahkan bukan Selangor saja, seluruh Malaysia ini. Kita membantu pihak frontliners, terutamanya doktor dan nurse dan kaki tangan hospital lain untuk menyediakan pakaian PPE ini, iaitu gaun, tudung dan sarung kaki yang nak menghalang daripada dijangkiti oleh virus tersebut. Pelindung diri, pakaian pelindung diri mereka. Kita bantu, kita jahit, dan kita jahit penutup muka. Itu antara usaha-usaha kita dalam membantu. Biarlah orang lain buat kerja yang sia-sia, tetapi kita ambil peluang ini, bantu sama-sama kita, bagi siapa yang boleh ada kepakaran ataupun kemahiran dalam bidang menjahit, tolong jahit. Ada orang yang ada kemahiran untuk buat penutup muka, untuk dimanfaatkan oleh mereka ini. Jangan pula condemn kerajaan. Kenapa kerajaan tak supply bahan-bahan ini? Ini sepatutnya kerajaan kena supply. Kita hentam Kementerian Kesihatan dan sebagainya. Memang kegunaan hari ini kegunaannya secara maksimum bahan-bahan tersebut. Jadi tak cukup dengan keperluan ataupun yang supplykan oleh kerajaan. Seperti sebelum ini yang keadaannya hanya digunakan dalam bilik bedah saja. Dan kita juga mengambil peluang ini untuk membantu rakyat. Membantu rakyat yang memerlukan. Sebab kita tahulah sudah sebulan dah kita ni berkurung dalam rumah masing-masing. Bagi yang kerja, yang ada pendapatan tetap itu, gaji tak kerja pun gaji masuk, alhamdulillah. Itu rezeki. Tapi ada yang orang kerja dapat gaji, tak kerja tak ada gaji. Kalau macam ni tak ada gaji, maka mereka perlu diberi pertolongan, diberi bantuan. Inilah peluang dakwah kita. Peluang dakwah kita menyampaikan bantuan kepada mereka. Bantuan dalam bentuk keuangan dan bentuk barang-barang keperluan harian, makanan mereka, dan selitkanlah risalah kita di dalam bakul-bakul ataupun beg-beg yang kita bawa bagi serahan kepada mereka ini. Ingatkan kepada mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama-sama berdoa, sama-sama beristighfar dengan kesilapan kita, kelemahan kita, mengakulah kita lemah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini peluang bagi kita untuk menyebarkan dakwah Islam itu. Ajak mereka semua untuk kalau sebelum ini kita lalai, maka hari inilah peluang bagi kita untuk mengajak seluruh manusia kembali kepada Islam. Dan apa yang turun ini atas kemaksiatan, kesilapan, kejahilan yang telah manusia lakukan sebelum ini. Jadi mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan PKP ini yang masih panjang lagi, ditambah lagi untuk fasa yang ketiganya. Jadi sebulan setengah lah kita terpaksa berada di rumah, berkurung di rumah, dan banyak lagi keperluan PPE dan penutup muka yang perlu dibuat, dibantu. Jadi Umi harapkan supaya semua yang ada di sini memberilah sumbangan. Tak ada apa pun kita bagilah sumbangan kita dalam bentuk tenaga,
dan bentuk wang ringgit dan sebagainya. Dan yang akhirnya kita insya-Allah minggu depan kita akan masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita boleh melalui ibadah puasa ini dalam universiti tarbiyah kita, mendidik diri kita, mentarbiah diri kita supaya kita lebih peningkatan iman kita lebih lagi dengan bukan saja di bulan Ramadan, tetapi dengan suasana yang berlaku pada hari ini lebih membawa kita kepada rasa rendah diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami rasa itulah sedikit sebanyak yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak semua dapat teruskan usrah supaya ukhuwah kita, walaupun kita berjauhan, masing-masing berada di rumah masing-masing, tetapi hati kita disatukan di atas dasar akidah Islamiah, ukhuwah fillah. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.